Selangor untuk memberikan kecekapan kepada pentadbiran air ini, maka dia mula diswastakan. Pertama sekali pada mulai tahun 96 misalnya, diswastakan dari segi loji-loji, loji rawatan dan sebagainya. Ya. Tapi masih berhadapan dengan masalah-masalah ini, di mana pada satu ketika Perbadanan Urus Air ini telah pun berhutang ataupun menanggung hutang sebanyak 4.2 bilion. Maka Syabas ditawarkan untuk mengambil alih pentadbir urus air di Selangor ni melalui konsep penswastaan. Jadi sebagai anak Selangor yang rasa bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang baik, untuk memulihkan lagi industri pembekalan air di negeri Selangor ni, yang berbagai Tan Sri Rosali mengambil tanggungjawab ini dengan penuh. Walaupun ketika pengambil alihan ini, penswastaan ini, kita boleh anggap sebagai seolah-olah kita mengambil satu, saya suka menggunakan terma ini, seolah-olah kita mengambil satu banglo buruk yang dah lama, yang dah usang, kemudian kita ambil alih, tetapi pada masa yang sama banglo yang buruk ini mempunyai hutang yang banyak di bank, ya. Jadi kita ambil alih, kita selesaikan satu persatu masalah, kita strukturkan semula hutang-hutang ini, bayar mana yang boleh, selesaikan masalah-masalah hutang dan sebagainya, pinjam lagi duit di bank, dan kita refurbish balik banglo ini. Dan akhirnya banglo ini dah cantik. Jadi ada orang yang tak tahu bahawa banglo ini sebenarnya asalnya begini. Hari ini mereka melihat banglo ini dah cantik dah. Bila banglo ni dah cantik, banglo ni dah elok apa semua, orang beranggapan, wah ini kenapa banglo yang cantik ni dulu diberi kepada orang ni? Sedangkan mereka tak tahu asalnya banglo ni bagaimana rupanya. Ini yang berlaku dalam industri air di Selangor ni. Jadi hari ini selepas 5 tahun, macam-macam perubahan yang telah kita buat, macam-macam yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, kalau dulu kita tak ada sistem aduan yang betul, ya. Maksudnya kalau orang telefon tu yang menjawab ialah security guard. Jadi maknanya tindakan itu tidak dapat diambil. Sedangkan ada 7 juta pengguna air di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, melibatkan 1.5 juta akaun. Jadi kalau hanya ada 2 talian atau 1 talian untuk orang buat aduan. Hari ini kita ada pusat perkhidmatan pelanggan, Syabas, Puspel. Dan Puspel ini beroperasi 24 jam, 365 hari seminggu, setahun, tanpa henti. Cuti, raya ke apa semua, kita tetap bekerja. Dan dalam falsafah ataupun piagam pelanggan kita, apabila ada aduan paip pecah, paip bocor, ketiadaan air apa semua, kita kena rectify dalam tempoh, orang kita mesti dah ada di tapak kejadian itu dalam tempoh 30 minit. Dan ini kita dah lakukan. Pertama, kerana kita melihat bahawa pengguna ni perlu diselesaikan masalahnya dengan segera. Yang keduanya, kita dah mahu mengelakkan kehilangan air tanpa hasil. Tarif air ni bukan boleh kita naik suka-suka hati kita. Kalau kita rasa, oh ini tak boleh, ni banyak kehilangan air dan sebagainya, kita besok kita naik tarif. Tak boleh. Saya kena beritahu satu perkara. Di dalam Syabas, kita kena tahu bahawa betul, dia bukan Tan Sri Rosali seorang dalam Syabas. Di dalam Syabas ada 3 parti yang besar. Ya. Satu, pembangun saham utama, iaitu Puncak Niaga Holdings Berhad, pegang 70%. Kerajaan Selangor melalui ada 30%, yang mana dipegang oleh KDEB 15%, dipegang oleh Kumpulan Perangsang 15%. Dan Kerajaan Persekutuan ada 1 saham emas yang merupakan kata pemutus. Okey. Di dalam ni wakil-wakil semua ni ada. Dalam lembaga pengarah Syabas ni wakil-wakil ni ada. Wakil Puncak Niaga ada. Wakil kerajaan negeri ada. Wakil kerajaan pusat pun ada. Dan kerajaan pusat ni diwakili oleh orang nombor 2 dalam kerajaan, pentadbiran kerajaan, iaitu Ketua Setiausaha Perbendaraan selepas KSN. Dia duduk dalam dan ada wakil dari PEPU. Ya. Jadi sebarang keputusan diambil secara konsensus, secara bersama. Pemberian air percuma ni sebenarnya satu usaha yang baiklah bagi saya, kan, sebagai satu usaha yang baik, tetapi pelaksanaan itu tidak dibuat kajian secara menyeluruh.
Di mana kalau kita lihat, kerajaan negeri membelanjakan lebih kurang 11 juta. Dan disebut dalam Selangor Kini mengatakan kerajaan negeri kehilangan 11 juta sebulan kerana memberi air percuma kepada rakyat. Air percuma ini 20 meter padu ni, 20 meter padu ni sebenarnya harga dia 1 meter padu untuk yang pertama ni 57 sen. Air ni sebenarnya murah, 57 sen saja. Ya. 57 sen ni ataupun 20 meter padu bersamaan dengan RM11.40. Yang ini yang kerajaan negeri bayar. Yang selebihnya mereka pengguna kena bayar sendiri. Yang selebihnya tu antara 20 meter padu ke atas, 20 meter padu ke 35 meter padu, harga dia RM1.03. 35 ke atas harga dia RM2 per meter padu. Maknanya lagi banyak you pakai air, lagi banyak, lagi tinggi kosnya. Ini sebenarnya macam secah lah. Pembiayaan ini merangkumi keseluruhan seluruh rakyat Selangor. Selangor saja, tak termasuk Kuala Lumpur. Tanpa mengira sama ada mereka ni golongan yang macam mana. Asal saja tinggal Selangor. Sebab saya fikir 11 juta tu banyak. Dan 11 juta ni adalah duit rakyat. Ya, saya fikir dia duit rakyat lah, bukannya duit. Bila dia sebut duit kerajaan negeri tu, duit rakyat lah. Golongan yang kaya, yang rumah mewah, rumah banglo, ada kolam renang pun dapat air percuma. Ya. Golongan yang sederhana kaya pun dapat air percuma. Golongan yang miskin pun dapat air percuma. Semua dapat air percuma. Tapi mereka yang ada meter individu. Mereka yang tak guna meter individu, contohnya rumah pangsa kos rendah. Di rata-rata di situ golongan berpendapatan rendah yang menggunakan meter pukal. Maknanya 1 meter saja untuk 400 unit rumah dalam situ. Mereka tak layak dapat. Sedangkan mereka ni juga golongan berpendapatan rendah. Mereka tak dapat air percuma ni. Saya fikir di mana-mana syarikat pun, sama ada syarikat dalam negara ke syarikat luar negara, mereka berlumba-lumba nak buat program corporate responsibility ni, tanggungjawab corporate, CSR kita. Tapi yang ini bukan CSR yang kecil saja di peringkat Syahbaz, di mana kita tolong bantu je. Tetapi yang menyumbang ialah kaki tangan Syahbaz, Puncak Niaga dan juga orang awam. Konsepnya ialah you serahkan you punya kelayakan tadi tu, mendapat bekalan air percuma tu kepada tabung ini. Kalau kata walaupun you orang kaya, you nak bagi ikut pada rumah you ada satu rumah, you bayarlah RM11.40. Kalau nak bayar untuk setahun pun boleh. Ini konsep dari rakyat kepada rakyat. Bukan daripada Syahbaz kepada rakyat ataupun daripada kerajaan kepada rakyat. Ini berbeza sama sekali. Kita tak lucutkan kelayakan tu. Maknanya kita dah terima bil, kita dah tolak RM11.40 siap-siap. So kita bayar whatever balance. Kita terima bil macam biasa dan kita bayar macam biasa dan dah siap tolak dah. Kita punya pemberian air percuma tu dah ditolak. Contohnya kalau bil saudara RM51.40. Ditolak oleh dalam bil tu RM11.40. So baki yang kena bayar ialah RM40. Sepatutnya kita kena bayar RM51.40. Tapi kita cuma bayar RM40. So kita dah jimat RM11.40 kat situ. So penjimatan itulah yang kita serah pada tabung ini. Jadi kerana ketidakfahaman kepada konsep inilah, maka ada pihak-pihak yang mempertikaikan kewajaran tabung budi. Sebenarnya kita komplimen, sudut yang positif, kita komplimen kepada pemberian air percuma oleh kerajaan negeri. Sebab kalau kerajaan negeri tak bagi air percuma, kita tak buat dah tabung budi ni. Saya setujulah dengan saudara sebenarnya. Saya bila fikirkan balik tentang perkara ni, saya nampak as a government, we should govern the country properly, cara yang lebih berhemah. Sepatutnya macam saya lah contohnya, bila saya ada masalah dengan kaki tangan saya, adalah lebih molek kalau saya panggil kaki tangan saya ni, you buat kerja tak betul, you kena betulkan begitu, begini dan sebagainya. Adalah tidak menarik kalau sebagai bos, tiba-tiba, sebab kita anggap kerajaan negeri bos kita, kan? Bila ada masalah dengan anak buah, apa salahnya berbincang dengan anak buah? Tapi kenapa gunakan orang lain ni untuk nak ni? Saya tak nampak dari situ kewajaran ni dan tidak nampak kecerdikan di situlah.